Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 30 hari bulan Mei 2022 bersamaan dengan 29 Syawal 1443. Ini adalah merupakan siri yang ke-42 kitab kita ni, Sunnahmu Amalanku. Maknanya daripada awal dulu sampai sekarang sudah masuk 42 siri. Kita mula kuliah 2 hari bulan 1 2019. 2 hari bulan 1 2019, 1 hari bulan 5 1440. Nyata di Covid 2 tahun, kalau tidak hotel lama dah ni. Tapi tak apalah, ada hikmah belaka tu. Alhamdulillah. Jadi pada siri yang lepas kita telah bincang tentang adab at-ta'am, sunanut ta'am, sunat-sunat dan adab-adab ketika makan. Alhamdulillah, kita dah baca kepada para jemaah sekalian ada 12 ataupun 10 perkara sunnah yang berkait dengan makan. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan sunnah tersebut, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang terlupa. Itu salah satu daripada kelebihan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi kata, man sanna sunnatan hasanah, siapa dia menghidupkan satu sunnah yang baik yang dilupai oleh orang. Kita tu lupa ingat, orang buat dengan sebab kita tadi, kita boleh pahala, dia boleh pahala. Kita tengok orang makan tak baca bismillah, kita tegur dia, baca bismillah. Orang makan dengan tangan kiri, kita tegur dia, dia makan tangan kanan dengan sebab kita. Orang tak pergi masjid, kita ajak dia pergi masjid, dia pergi, dia boleh pahala, kita juga boleh pahala. Dakwah memperingatkan orang. Itu maksud hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Bukan kita reka sunnah, jangan. Reka tak boleh. Menghidupkan maknanya yang orang lupa kita peringat. Sebab itulah kita tulis tajuk kita, buku kita ni, Sunnahmu Amalanku. Kita nak suruh nampak kita itu sebagai ahlus sunnah, orang yang mencinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, tengok dalam buku kita ni, muka surat 207, di antara perbincangan kita, penutup perbincangan yang lepas, kita kata menghidupkan sunnah. Semoga kita dapat mengamalkan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang berkait dengan makan minum. Walaupun nampak simple je, dia makan, bukannya solat. Makannya bukan pergi haji. Tapi oleh kerana kita makan, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam siri yang lepas kita dah sebut tentang 13 ataupun 12 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita mengatakan kita telah mendapat pahala yang besar. Alhamdulillah. Kemudian kita kempen pula, kita hidupkan sunnah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh, walaupun dengan anak cucu kita, kita ajar anak cucu kita pun boleh pahala juga. Jadi jangan sampai cucu tegur tu, nah, nak makan tangan kiri tu, nya tegur dia, cikgu anak mari pasti menanya lagu tu. Jadi semoga kita dapat menghidupkan segala sunnah ini walaupun nampak remeh. Iyalah, bunga makan minum ni pelik apanya. Apatah lagi budaya berkiblatkan barat, yakni makan menggunakan sudu, pisau, garpu. Kian mendapat tempat dalam majlis-majlis, kita dah bagi tahu tak salah menggunakan garpu, guna kayu, guna apa pun tak apa, tapi cara penggunaan tu biar ikut sunnah. Ikut sunnah, makan dengan kayu tapi tangan kanan, betul, tidak jadi masalah. Makan dengan sudu, cuak dengan tangan kanan, alhamdulillah. Maka buktinya ramai di kalangan kita makan dengan tangan kiri, menggunakan tangan kiri menyuap makanan, manakala tangan kanan pula digunakan untuk memegang pisau. Maka
Itu di antara budaya kafir, kafir. Budaya bukan Islam yang dibawa masuk dalam kehidupan orang Islam. Karena kan dimasuk secara sedar ataupun secara paksa di atas nama protokol. Kita kata letaklah nama apapun. Saya sebagai seorang Muslim tetap kita mempertahankan sunnah Nabi sallallahu, walaupun kita dinampak orang nampak lekeh, nampak kampung, nampak dia panggil tarah lebay itu dah. Makan apa tangan kanan, tak apa, biar orang hina kita kerana kita nak mempertahankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika adab dan sunnah yang amat asas dan senang ini pun tidak mampu kita amalkan dan perbaiki kelemahan, barangkali bagaimanakah kita mau menghidupkan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain, kita kata agak sukar. Baik, sebagai penutup kepada kita ini, kita pergi kepada beberapa contoh kisah bagaimana zuhudnya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Makan dengan minum ibarat kata makan kerana hidup saja. Makan kerana apa? Kerana kita hidup. Bukan hidup kerana makan. Itu beza. Ada dia terbalik tu. Kenapa awak makan? Sebab saya hidup, saya kena makan. Kalau tak makan tak boleh. Tapi jangan pula kenapa kamu kuat ni sebab hidup kerana makan. Jadi tak boleh. Kita kena makan kerana hidup, bukan hidup kerana makan. Hidup kerana makan ni kerja kita duk cari makan. Tak peduli halal haram, itu berbeza falsafah berada di antara kita makan kerana hidup, bukan hidup kerana makan. Ingat tu. Jangan main teka-teki dia tu nampak pendek je, tapi kena mikir juga nak jawab dah. Macam beza di antara ingat mati dengan takut mati. Tu pun payah juga nak jawab kalau orang tanya. Apa beza di antara takut mati dengan ingat mati? Apa beza di antara makan kerana hidup dengan hidup kerana makan? Itu berbeza. Maka kita tengok, adakah sunnah yang tidak terikat dengan masa dalam kehidupan seharian kita? Ada sunnah terikat dengan masa. Ada sunnah dia tak ikut masa, dia ikut bila nak buat. Maka dia terjadi sunnah itu. Jawabnya ada. Perbincangan mengenai sunnah dari kategori ini sangat luas dan banyak. Ada juga sebahagian daripadanya yang berbeza mengikut keadaan, individu, tempat dan juga waktu. Salah satu daripadanya ialah makan dengan minum. Kita tak nak tetap makan minum. Ada orang lepas subuh makan dulu. Ada orang lepas subuh zikir dulu, baca Quran dulu, lepas tu habis naik duha baru pergi makan. Jadi tak kira, maknanya masa makan sukar untuk kita nak letakkan. Cuma kita boleh katalah makan lepas zuhur, makan tengah hari. Pukul berapa? Tengok waktu zuhur. Ada zuhur pukul 12. Pukul 1 dah zuhur. Ada zuhur pukul 1:30 baru zuhur. Jadi kita kena mana nak tetap sukar. Jadi kita kata ada sunnah kita hidup bila berlaku benda tu dihidupkan. Maka bukankah makan dan minum boleh berlaku pada bila-bila masa? Iyalah. Bila kita panggil dia panggil sunnah bersebab. Ada makan, ada sunnah. Nak makan baca bismillah. Berlaku sunnah. Hari ini waktu makan yang khusus wujud pada zaman kita. Makan pagi, sarapan. Orang tak panggil makan pagi, dia panggil sarapan pagi. Makan tengah hari, makan malam, lepas isya, lepas malam tu ada apa sapak, macam-macam istilah yang dia buat. Tak apa. Adapun pada zaman sahabat, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan tabi'in dan juga golongan salafus soleh dahulu, mereka tidak memperuntukkan masa tertentu sebagai waktu makan. Payah. Bahkan kebanyakan masa tidak mempunyai makanan yang banyak sehingga tiada keperluan untuk menetapkan masa yang spesifik untuk makan. Dia tak ada makanan pun dia tu. Jumpa ada makan dia bismillah, tak ada makan dia puasa. Mana kita kata nak tetap macam kita ni payah. Ni kita ni Allah, bila Allah Taala uji sikit ya. Uji dengan ayam payah saya dua. Mula nak mengamuk dah. Kita kata sabar lagi, ada lagi. Orang lain tak ada makan dah tu, besar kepala lutut pada kepala sendiri. Kita mula dah. Mula susah hati dah. Mari kita lihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Lihatlah betapa zuhud serta berbezanya keadaan dan suasana mereka berbanding kita pada hari ini yang penuh dengan kemewahan.
Bahkan sehingga berlaku pembaziran yang tidak sepatutnya. Bulan Ramadan pun membazir. Patut bulan Ramadan ni bulan yang cukup zuhud kita. Cukup zuhud supaya tidak berlaku pembaziran. Ni tidak, bulan Ramadan jadi bulan membazir. Terbalik kita punya gaya hidup. Tengok tajuk begitu juga aku. Tajuk dia telah. Hakikatnya Nabi SAW sering dalam keadaan lapar kerana tiada makanan di rumahnya. Hak dia puasa cerita lain. Ni dia puasa, dia tak makan kerana tak ada makanan. Hal ini bersandarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari dia kata kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumin aw lailah. Satu hari ke satu malam, Abu Hurairah pun dia ingat malam ke siang, yang pentingnya peristiwa ini berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, keluar daripada rumah dia, tiba-tiba dia bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Duk jalan dua orang itu. Nabi pun sallallahu bertanya, "Ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi as-sa'ah?" Abu Bakar, Umar, mengapa kamu berdua berada di sini pada waktu begini? Apa sebab kamu keluar daripada rumah pada waktu ni? Waktu ni waktu bukan waktu keluar rumah ni. Qala, jawab dua sahabat ni, al-ju'. Allahu akbar. Lapar. Kami keluar ni lapar, nak pergi cari makan. Pak kita sini kalau lapar pergi kedai kopi lah, tak payah. Dia orang nak pergi kedai kopi mana ni? Baginda sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Nabi berkata, "Wa ana wallazi nafsi biyadihi la akhrajani allazi akhrajakuma." Nabi kita bersumpah, demi Allah, aku juga keluar daripada rumah aku ni dengan isu yang sama, lapar. Subhanallah. Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ketua negara Islam, lapar. Boleh je Nabi berdoa, ya Allah turunkan makanan. Tapi Nabi nak ajar kepada kita sistem kehidupan biasa. Kalau lapar kita cari makan, jangan lapar duduk tidur saja. Nabi kata, "Qumu, mari kita pergi. Mari kita berjalan." Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, dia pun pergi ke kebun seorang Ansari, seorang sahabat. Nama dia Abu Al-Haytham. Tulis nama. Abu Al-Haytham bin At-Tayyihan. Malah ni mencabar nama orang ni. Abu Al-Haytham, gelar dia, nama dia Malik. Malik, gelar dia Abu Al-Haytham bin At-Tayyihan Al-Ansari, orang Madinah. Bila Nabi pergi, dia tak ada rumah. Isteri dia ada. Isteri tengok, "Ya Rasulullah, mana Abu Al-Haytham?" Dia kata, "Sekejap, dia pergi ambil air." Mana orang dulu nak pergi ambil air untuk minum, hanya telaga tertentu je air boleh minum. Air azb, mana air tawar, air sedap. Mungkin air lah, air payau. Kalau tuan-tuan raja pernah pergi Madinah, kita tengok di telaga-telaga lama tu, ada air dia tu kita terasa payau sikit. Ada air yang sedap minum. Jadi Abu Al-Haytham dia ambil air untuk minum. Tunggu sekejap Rasulullah. Nabi pun duduklah bawah pokok itu. Oh, bila balik, ya Masya Allah, kata di Abu Al-Haytham, "Ma akrama adiyafuna al-yawm." Sangat gembira dia, tetamu yang paling istimewa mari rumah aku hari ni. Melompat, kata orang suka. Tak siapa tu suka. Ustaz pergi rumah kita pun melompat dah kita. Ni Rasulullah datang. Abu Bakar dengan Umar ada sekali. Allahu Akbar. Dia pun cepat. Tanya dah, sebab apa mari, kenapa tak? Ini adab. Orang mari rumah kita jangan duk tanya banyak. Terus pergi ke pokok tamar dia, kerak standar, rutak tamar hak tengah masak, separuh masak ni tok depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia setangkai duduk situ. Ni kita menanya banyak, mari mana? Makan nasi kau tak? 4 kali tanya, kau itu klik saja jawab dia. Ni orang cerdik. Dia pergi cari pisau. Dia arak ni kambing banyak pokok tu. Nabi kata, "Iyyaka wal halub." Abu Al-Haytham, mu jangan sembelih kambing yang banyak susu tu. Sebab
kita nak guna susu tu banyak lagi, pergi sembelih kambing kecil-kecil cukup lah. Tengok Nabi tu bagi nasihat, iyyaka wal halub. Macam kita ni kalau mari orang sibuk nak masak, alah tak sedut salah. Goreng-goreng ikan kering tak apa dah. Kalau nasi mandi kau sedap. Jadi maknanya kita jangan duk menyusah kau kawan. Ni tak nak pergi rumah ni tanya menu ke apa nak gini. Menyusah kau tuan rumah pula. Jangan menyusah. Nabi kata iyyaka wal halub. Jangan sembelih apa ni kambing hak susu banyak tu, ambil hak kuru-kuru pun tak apa. Dia pun tak cakap banyak, dia sembelih kambing. Isteri dia masak sekejap ya, orang Arab ni bijak baiklah. Kambing dia sembelih seorang dia ya, bismillah. Kita ni seekor kambing sekapunya mari, pegang betih lagi, pegang kaki, pegang tanduk. Allah akbar, nampak sangat darah kita tu. Arab ni sembelih seorang dia. Lepas tu dia bila dia keluar video Arab sembelih seorang, gagal buat kita. Macam mana sembelih lagu ni? Sah dah tu dia sembelih ni potong tekak. Dia pegang berapa orang ikut dia. Dia pun Nabi sallallahu makan, minum, makan buah, sedap. Nabi kata apa? Nabi bagi tazkirah. Ingat, ustaz-ustaz yang pergi rumah orang makan, beri tazkirah sepatah dua, tak payah tuan rumah suruh. Ini adab. Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadih. Abu Bakar, Umar, Abul Haytham. Maknanya Nabi kita nasihat. Tazkirah. Demi jiwaku di tangannya, tangan Allah. La tus'alunna an hadzal na'im yaumal qiyamah. Kamu akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang nikmat yang kamu terima hari ini pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum al-ju'. Kamu keluar daripada rumah dalam keadaan lapar, kamu balik dengan nikmat yang begini sedap. Kambing, tamar rutak baru masak, air yang sedap, kamu akan ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hadzal hadis rawahu Muslim. Kita kata hadis ni banyak pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertama, zuhudnya Nabi Sayyidina Abu Bakar. Tak ada simpanan bagai rumah, tak ada. Ada makan, tak ada. Habis kenapa dia orang keluar? Dia keluar tu adalah nak tengok-tengok suasana keadaan lah. Tengok macam ni. Dia bukan pakar pun. Kalau kita ni WhatsApp ada 8 ni tu kebetulan dia keluar, Nabi keluar. Dalam hadis disebut al-arwah junudum mujannadah. Jiwa kita ni macam tentera yang satu. Kadang-kadang kita terasa kita pergi jumpa sains itu. Itu dia panggil jiwa. Pasal tu ahli kedai kopi jumpa guru dia situ. Ahli masjid pun jumpa tempat dia. Mari ikut kuliah. Allah nya tanya boleh. Kita dengan kuliah ni berpisah tiada. Macam mana? Kemudian adab bila orang mari jumpa rumah kita tamu, jangan tanya nak makan ke tidak, sediakan makanan. Sekadar yang kita ada, jangan susah-susah. Kita pun jangan menyusah tuan rumah. Jangan menyusah tuan rumah. Buat ni. Kalau kawan kita gura-gura boleh ya, tak ada masalah dah. Lama tak makan masakkan makcik dia tu. Mak haji dia tu nama sedap boleh. Kemudian dalam hadis yang telah kita sebut dalam siri yang lepas, di antaranya apabila kita selesai makan, kita kena doakan kepada tuan rumah. Tak payah orang suruh kita berdoa. Kita sendiri doa. Ni kena minta doa nak pula. Ustaz tolong doa, haji tolong doa lah. Kita berdoa terus. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ingat dalam siri lepas kita dah sebut, dalam kitab Perisai Muslim pun ada, tuan-tuan. Itu satu cerita. Cerita ni banyak lagi ni. Cerita ni cerita tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, banyak cerita dia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam YouTube Halaqah Abu Anas Banani, tajuk dia Kisah Nabi dengan Sahabat. Menarik, saya baca 20 kisah lebih, cerita-cerita pelik di antara Nabi dengan sahabat. Di antaranya cerita Abul Haytham ni dalam siri yang keempat, dalam kisah Nabi dengan sahabat. Dengarlah kisah Nabi ni. Ambil MP3, cocok atas kereta, sambil-sambil nak pergi kerja, kita dengar cerita Nabi. Alhamdulillah, nikmat. Sebuah buku yang saya usahakan penerbitannya, nama dia Sehari dalam Kehidupan Nabi. Itu pun cantik untuk dibaca. Alhamdulillah. Baiklah, tengok dalam buku kita ni, satu cerita sudah selesai. Kita pergi pula tentang cerita yang kedua, pesona zuhud. Tajuk dia. Subhanallah, bukan para sahabat Nabi sahaja yang ada kalanya berlapar kerana tiada makanan. Bahkan Nabi SAW dan keluarga baginda juga mengalami perkara yang sama. Nabi perkara yang sama.
Pernah satu hari Nabi SAW balik ke rumah dia. Balik ke rumah tu rumah Aisyah. Nabi kata, "Ya Aisyah tu, hal indakum syai'?" Aisyah, ada apa makanan di rumah? Qalat, Aisyah jawab dengan baik. Kalau terbaik balik rumah kita tanya lagu ni tak ada makanan, terbaik sodak. Tanya beli beras tak? Boleh sebutir tak? Aisyah dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu kalau Nabi nak balik 10 guni gandum pun ada, tapi hidupan zuhud mereka. Qalat, "Ya Rasulullah, ma indana syai'." Aisyah kata, tak ada apa Rasulullah, rumah kita tak ada apa. Tak ada benda nak makan. Qal fa inni shaim. Nabi kata, kalau macam tu aku puasa. Hadis ini dalam Muslim. Jadi hadis ni menunjukkan kepada kita beberapa perkara. Yang pertama, tak ada bekalan makanan di rumah. Dan kita kena ingat, bukan semua suami boleh buat lagu ni. Suami yang boleh didik isteri dia seperti Aisyah, seperti Ummahatul Mukminin, boleh buat lagu ni. Lama kita tak beli bagai, kerja apa dok tidur di masjid, balik-balik tanya bini ada makanan? Tak ada. Kita macam Nabi lah. Adakah bini kita macam Aisyah? Boleh sabar. Sebab tanggungjawab nafkah adalah wajib atas suami. Jangan salah guna hadis ni. Nabi pun tinggal. Kalau mereka mampu, sudah diberi tarbiyah, didikan, dia pun faham, tak apa. Jangan salah guna hadis ni. Guna hadis Aisyah pakai tak kerja kita. Tak apa, kita macam Nabi pakai puasa. Habis nak buka puasa nanti ada makan? Tak ada juga. Baik. Satu hari kisah, tengok dalam kitab ni, buku ada. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mari jumpa Nabi. Dia kata apa? Ya Rasulullah, inni majhud. Saya sungguh penat lagi, lapar lagi, orang musafir mari. Mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi hantar utusan ke rumah beberapa orang isteri dia. Nabi pun panggil, dia suruhlah siapa dia pergi. Biasanya Anas lah ni, sebab Anas tu khadam, tapi nama tak sebut sini siapa. Yang penting Nabi hantar utusan dia pergi tanya Ummul Mukminin, rumah siapa ada makanan. Tanya sore-sore, semua kata ma indana illa ma, air je ada, buah tamak pun tak ada. Akhir sekali Nabi kata apa? Tak ada. Rumah berapa orang isteri dia semua jawab ada air saja. Mak. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yudhifu hadhihi al-lailah. Siapa dia nak ambil tamu ni? Siapa dia ambil tetamu ni, nak buat jadi tetamu siapa? Sedap juga ni. Nabi kita offer sahabat kepada sahabat dia, siapa dia nak ambil orang ni buat tetamu. Maka ada sahabat Nabi SAW, Ansari, dia kata, saya Rasulullah, bawa balik. Dia pun ambil balik. Balik pergi rumah dia, tanya isteri dia. Dia kata, akrimi daif, mau kena hormat ni dhaif Nabi ni, aku buat balik. Dia pun tak tanya isteri dia. Dia tanya, ada makan apa rumah kita? Bini dia kata, tak ada. Penat lah. Lama kita lah ni tak apa, boleh telefon ke kedai dah. Dia panggil budak-budak yang motosikal tu, mari atas lah. Nasi goreng ke apa-apa. Ini nak ambil mana masa tu? Tak ada. Ada riwayat kata illa qutus sibyani. Ada makan yang untuk anak-anak. Kali roti-roti gitulah. Tak apa, kalau ada makanan tu boleh. Dia kata beginilah. Gini. Kita kena buat lakonan sikit. Ini cerita lakonan ni memang jelas. Cerita lakonan ni jelas. Dia kata siap makan bila tamu untuk anak-anak ni kita tidur awal sikit. Jangan beri dia makan, kemudian waktu kita nak makan tutup lampu. Bunyi lah kita makan tu tapi tak makan apa, biar dia kenyang. Ini tetamu Rasulullah ni. Hadis ni sahih ni dalam Muslim.
Bila berlaku peristiwa tersebut, makanlah kawan tu. Dia pun tak tahu, kalau tahu makannya budak dia pun tak bisa makan. Tak. Tak apa hati juga. Siapa kanak-kanak tidur dengan lapar gitu, tapi apa boleh buat? Besok falamma asbaha ghadan 'ala nabi sallallahu pagi esok Nabi senyum tengok. Nabi kata, wa qad ajiballahu min sani'ikuma bi dhayfikuma al-lailah. Sahabat, hak balik tetamu aku semalam itu, Allah Taala suka kepada apa yang kamu lakukan semalam. Mana Nabi gitu, Allah Taala suka, mana Allah Taala redha dengan perbuatan itu. Karena bersungguhnya dia nak menyelesaikan masalah tetamu Nabi ni, dia sanggup balik rumah dia. Balik-balik silap tak nikah, rumah dia pun tak ada makanan juga. Ada makanan biar anak dia. Nyanyi gitu. Maknanya dalam hadis ni kita jangan buat lagu itulah. Zaman kita ni ada handphone, ada WhatsApp, tanya dulu orang rumah ni, nak balik rumah ni ada makanan ke tak ni? Kalau tak ada, ramai lagi sahabat lain. Tapi oleh kerana Nabi bagi tawaran, siapa nak ambil tamu aku ni, selalu sahabat ni nak menghormati sangat tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari rumah dia. Itulah dia panggil, Allahu Akbar. Banyak ilmu yang kita belajar. Hadis ini rawahu Muslim. Ada lagi cerita lain, kita pabilah cerita-cerita ni ada ni. Tajuk yang ketiga, rebah kerana lapar. Masya-Allah. Rebah kerana lapar. Antara teladan lain yang boleh kita jadikan muhasabah adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cerita Abu Hurairah. Dia panggil naqilus sunnah. Abu Hurairah ni sebagai orang yang menukilkan sunnah. Banyak riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Sebab itulah dia dimusuhi, dibenci sangat oleh puak-puak Syiah ni, puak-puak anti Syiah ni, marah sangat Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana riwayat oleh Rawal Bukhari, kata di Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, dia kata, kunna inda Abi Hurairah, kami bersama dengan Abu Hurairah pada satu hari. Dia ada 2 helai kain yang diperbuat daripada kapas. Beliau menghembus hidungnya pada kain tersebut lalu berkata, bakhin Abu Hurairah yatamakhatu fil kattan. Dia kata, bahagialah Abu Hurairah boleh mengelak hidungnya dengan kain kapas. Masa dia sudah senang dah, lepas pada Islam benar, mana dia senanglah hidupnya. Dia kata apa? Laqad ra'aituni, Allah, sahabat-sahabat, sebelum aku sampai ke saat ini, boleh pakai kain comel-comel ni, nak kesaingoh pun dengan kain kapas nah. Dia kata, laqad ra'aituni wa inni la akhiru. Pernah aku waktu muda dulu, waktu duduk mengaji di Madinah dulu, waktu jadi alus sufah dulu, rebah di mana? Rebah tidak sedarkan diri di antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilik Aisyah. Dalam raudhah tu, kan rumah Nabi ni, mimbar dia, bilik Aisyah sini, kubur dia tu. Abu Hurairah rebah tengah-tengah tu. Dia kata, aku rebah tak sedar di sini. Lalu datang seorang meletakkan kakinya di tengkukku, menganggap aku gila. Nampak dia duduk bowling sini, ingat kau orang gila. Mari pijak tekuk kau itu. Allahu Akbar. Wa yarani yura anni majnun. Dia kata, aku bukan gila, aku rebah tu illal ju', kerana terlalu lapar. Abu Hurairah ni, dia bukan pemalah. Jangan salah anggap, pemalah Abu Hurairah ni, tak kira. Dia bukan pemalah, tuan-tuan. Dia takut terlepas majlis ilmu yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia tunggu situ. Nabi keluar aja dia belajar. Dia masuk Islam mutakhir, lewat dia masuk Islam. Tapi kenapa dia dapat mengauk ilmu yang banyak? Sebab dia tak tinggal majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun doa ke dia. Nabi suruh dia buka kain serba satu hari. Nabi kata, sahabat dia buka sini, kemudian dia tutup, Allah Taala akan bagi dia ilmu, lekat ilmu dia. Banyaklah kelebihan dia. Jadi dia kata, aku rebah kerana apa? Kerana lapar, tak ada makanan, tak sempat nak pergi cari makan, kerana takut terlepas majlis ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang semangat, orang semangat begitu sekali. Kita hari ini macam mana kita? Majlis ilmu,
Gi ke tak gi tak tahulah ke mana. Jadi dalam peristiwa ini, hadis ini dalam Bukhari, peristiwa ini para jemaah sekalian, Abu Hurairah mengenang kembali keadaannya yang telah berubah menjadi senang pada waktu itu, sedangkan dahulu beliau sangat susah dan sering dalam kelaparan. Allahu Akbar. Banyak lagi cerita lain, tuan-tuan dengarlah dalam kisah Nabi dengan sahabat. Ana suka cerita-cerita sahabat ni sebab kita terasa, biar kita termotivasi. Kita dengan makan ni banyak, kelengkapan cukup, tapi tak rajin juga nak menuntut ilmu tu. Kenapa? Alat-alat cukup. Lepas tu anak tengok khutbah minggu lepas, tajuk dia, jauhkah masjid kita? Dia kata sindir mau lek ayat ni. Semua tempat kita boleh pergi atas dunia ni, kecuali masjid tak sampai, walaupun di tepi rumah. Allahul musta'an. Sebenarnya bukan Abu Hurairah seorang saja yang mengalami keadaan tersebut. Bahkan kebanyakan sahabat pernah rebah semasa solat kerana lapar. Sahabat dapat rebah kerana lapar. Hal ini berdasarkan hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila solat bersama para sahabatnya, terdapat beberapa orang yang rebah. Sebab Nabi kita berdiri lama. Dia bukan baca kuliah, baca wadduha aja, solat dia panjang jugalah. Sambil-sambil tak panjang tu panjang juga. Kita duk main baca semuka surat panjang dah, tak lagi setara tu. Jadi terutamanya ashabus suffah yang ada kitab tanda, orang pondok kalau kita sini kan. Ashabus suffah ni orang yang datang ke Madinah tak ada rumah. Dia duduk berumah di mana? Ada bangsa suffah, dia panggil macam bangsa, macam pondok di belakang masjid Nabi tu. Duduk situ ya pok dia. Dia dengar bunyi Nabi keluar, depan selalu ngaji. Nabi kita Islam nak pergi perang, akak tangan selalu nak pergi perang. Pok ni tak ada. Dia tak ada kerja. Hari ni cuti nak pergi nyakul nembah, tak ada. Kerja dia perang, berjihad dengan nak pergi menuntut ilmu. Ini ahli suffah. Ahli suffah. Sehingga orang Arab Badui menganggap mereka ini gila. Ada kata gila, ada kata yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'fu. Puak-puak jahil pula kata kaya, puak tu duduk tidur di masjid, tak minta dengan orang, tak apa. Bukan kaya dia, tak boleh nak pergi, tak sempat nak pergi. Apabila selesai salat, baginda sallallahu berpaling ke arah mereka lalu bersabda, Nabi kata apa? Lau ta'lamuna ma lakum indallah la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan. Allahu akbar. Sahabat, kalau kamu tahu apa yang tersedia untuk kamu di sisi Allah, Tuhan sedia kamu surga, darjat yang tinggi, nascaya kamu akan lebih suka menambahkan kefakiran, menambahkan keperluan. Tak suka keluar daripada kefakiran ini. Mana Nabi bagi motivasi pada sahabat. Hadis ini juga dalam Tirmizi, qala Fadalah wa ana yauma izin. Hari itu aku ada dalam majlis ketika sahabat-sahabat rebah itu. Allahu akbar. Inilah motivasi besar kepada kehidupan kita, sahabat-sahabat. Nabi kita kata, kalau mu tahu kelebihan ini, kamu sanggup berlapar lagi lebih daripada ini. Allah. Karena itulah banyak cerita-cerita, di antaranya kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Satu hari dia orang nak dekat waktu nak buka puasa. Makannya ada siap, buah tamar ada, makannya ada. Tiba-tiba dia teringat kepada ayyamul awal. Teringat hari-hari terawal mereka berhijrah. Dia kata mata Mus'ab bin Umair, pemuda bangsawan Quraisy yang pertama Nabi kita hantar jadi guru di Madinah, mati dalam peperangan Uhud. Anak bangsawan tak cukup kain kafan. Tutup kepala, terbuka kaki. Tutup kaki, terbuka kepala. Nabi kata ambil, tutup kepala dengan kain, kaki tutup dengan rumput, kebumikan jasad. Abdurrahman kata Mus'ab bin Umair mati, tak sempat merasai nikmat dunia. Wahwa khairum minni, dia lebih baik daripada aku. Tapi aku ni Allah Ta'ala buka dunia luas, kita sudah kaya sekarang.
Aku bimbang. Takut-takut ini je bahagian kita yang Allah beri. Di akhirat esok tak ada bahagian. Menangis. Tak jadi buka puasa. Radhiyallahu anhu. Itu sahabat. Demikianlah kehidupan mereka. Sebaik-baik zaman. Wahaza fi zamani khairul qurun. Hakikatnya keseluruhan peristiwa itu berlaku pada sebaik-baik zaman, iaitulah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman sahabat, dan kemudiannya disusuli dengan zaman tabi'in dan ulama salafus salih. Kisah-kisah ini menunjukkan bahawa mereka tidak makan kecuali apabila terdapat makanan. Mana tak boleh nak set waktu makan macam kita hari ni kan, nak sesak mata makan tak boleh. Allahu Akbar. Kita ni kan nak buat kenduri, berapa menu dah siap dah lengkap dah ni, alat ni catering mari atas lalu cik, ni pakej satu berapa ringgit satu kepala, sedap. Kita pun mikir juga dah, tengok kad jemputan tu, ni bukan sebarang ni, kalau tak rugi tu lah. Tak tahu puasa ni tahun ni lepas belakang ke tak lepas tak tahu, ni main lagu ni main menu sedap ni. Tapi zuhud mereka, ada taman, ada air, tawakal Allah. Kita nak kata. Jadi mereka ni kalau kata nak tetapkan masa makan sukar, kerana terdapat makanan tidak pula ada waktu khusus untuk bagaimana mereka nak makan tu masa mana, tak ada. Ada bismillah. Bayangkan jika mereka menetapkan juga waktu makan pada masa tertentu, mungkin mereka tidak akan makan juga kerana tidak dapati sebarang makanan untuk dimakan. Masya Allah. Satu kes cerita Abu Hurairah lagi lah. Satu hari dia lapar sengoti. Dia pun duduk tepi jalan. Lalu Sayyidina Abu Bakar, dia tegur Sayyidina Abu Bakar, tanya soalan. Lepas tanya soalan, Abu Bakar pun berlalu pergi. Dia ada ingat ke nampak muka pucak ni, mari rumah nampak lain macam ni. Lalu rumah pula tanya soalan. Lepas tanya soalan pergi. Dia tak faham apa dia kata dua orang ni. Hak kita nampaknya tak ada juga makanan rumah dia tu. Kan tidak diajak dah. Bila mari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengok muka Abu Hurairah ni lapar, Nabi ajak balik rumah dia. Nabi tak panggil Abu Hurairah, dia panggil ya Abahir. Dia manja. Kita ni boleh panggil manja. Kita kan kalau Ibrahim Abahir tak. Cik apa ni? Ayah meh. Macam-macam lah istilah. Nabi panggil Abu Hurairah ya Abahir. Dia panggil manja. Dia kata labbaik ya Rasulullah. Labbaik. Ta'al. Siapa-siapa rumah Nabi ada semangkuk susu, orang hantar ke rumah Nabi. Allah. Abu Hurairah tengok enggak. Bolehlah makan ni. Nabi kata ya Abahir, labbaik ya Rasulullah. Mungkin panggil ahli sufah. Hok ada berapa orang di masjid tu, panggil belakang mari. Allah. Abu Hurairah kata, aku dah mikir dalam hati, kalau buih setengok dua dulu, tak ada. So pergi panggil orang lain dulu. Bila panggil mari, duduk belakang, Nabi kata ya Abahir, ingat kau boleh ke dia dah lah. Nabi kata bagi orang ni minum dulu. Dia makuk susu ni, dia gili hot tu, ya apa dia? Bukan kata segelas orang, bagi siapa habis orang. Mukjizat Nabi, susu tu tak kurang. Semakuk situlah. Orang minum pun tak habis. Sahabat-sahabat tak ada belakang dah. Kata Nabi tersenyum tengok Abu Hurairah. Ya Abahir, tinggal kita dua ya susu ni. Tinggal kita dua. Nabi kata mau minum dulu. Ada Rasulullah minum tak? Mau minum dulu. Dia pun minum. Nabi kata isyrab, minum lagi. Minum lagi. Siapa? Aku rasa siapa ketekak dah. Rasulullah tak boleh dia dah penuh siapa sini. Ibarat gitulah. Mana penuh siapa kau? Penuh tangki. Dia kata Rasulullah tak boleh dia dah tak boleh masuk dah. Tak apa. Barulah Nabi kita minum. Tengok dalam adab yang kita belajar dalam siri lepas, saqil qaum akhiruhum subya. Orang yang minum orang dia terakhir minum. Jangan kita minum dulu. Tapi zaman Nabi dia mukjizat, confirm tak habis. Kita ni bagi orang dulu saja kita. Nyanyi juga kita. Kita ada mukjizat dah. Allahu Akbar. Jadi barulah Abu Hurairah kata aku minum juga. Nabi suruh minum siapa penuh tak boleh masuk dah. Dia kata Rasulullah penuh dah tak boleh lagi dah. Barulah Nabi kita suruh dia berhenti. Maknanya Allah Taala nak uji dia.
Allah Ta'ala nak uji Abu Hurairah sampai begitu sekali. Patut dia minum dulu. Last sekali dia minum. Dia pun duk mik ya, habis kan nyanyi ni. Tapi Allah Ta'ala bagi mukjizat. Mukjizat Nabi ini di antaranya makan yang sedikit boleh makan banyak. Alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan rasa syukur dalam diri kita dengan nikmat yang kita miliki ini. Sentiasa kita bersyukur pada Allah Ta'ala, jangan kufur sekali-kali. Sebagaimana Allah telah limpahkan rezekinya kepada kita, luah ke sempit, alhamdulillah kita ada rezeki. Maka kita syukur pada Allah Ta'ala. Dengan tanda kita bersyukur, kita banyaklah menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam amalan kita, dalam kehidupan kita. Kita kata alhamdulillah, alhamdulillahi awalan wa akhiran wa zahiran wa batina. Segala puji bagi Allah di awalnya, di akhirnya, yang zahirnya, yang batinnya. Kita bersyukur kepada Allah kerana pada malam ini, hari Isnin 29 Syawal 1443, tamatlah kita ni sebanyak 42 siri kuliah. Semua kuliah ni, rakaman ni tersusun. Tuan-tuan boleh tengok dalam halaqah Abu Anas Madani di YouTube, tersusun daripada awal sampai akhir. Yang baru ikut kuliah kita ni boleh beli buku, ikut kuliah kita tu, insya-Allah ada di sana susunan yang lengkap, boleh kita mengaji. Mudah-mudahan sedikit perbincangan kita ini ada manfaatnya, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.